السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين، وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، معلمين وذوي الحقوق علينا، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح للسالكين بمنهاج العابدين وأكرمهم بكرمه وفيض رحمته بإحياء علوم الدين، وأكرمهم بكرمه وفيض رحمته بإحياء علوم الدين. وأكرمهم. الحمد لله الذي منح للسالكين بمنهاج العابدين وأكرمهم بكرمه وفيض رحمته بإحياء علوم الدين، وهما من عين شريعته المحمدية وطريقة الأحمدية ومنهلان من مناهل المتقين. وأوضح مشكلات الكتاب والأحاديث النبوية وآثار الصالحين وأقوال العلماء الراسخين العارفين. والصلاة والسلام على القائل: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وهل في أمتكما حبرا كهذا؟ فقال: لا، بل
ولا من الأمم السابقين وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية ما شرح شارح حقيقة طريقة خدمة رب العالمين وبعد. كما قال رسول صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله تخلقوا بأخلاق الله. Ikutlah contoh yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengan keberkatan-keberkatan yang nilai keberkatan itu berbeza-beza pada lafaz Ismul A'zam, Asmaul A'zam, khususnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu adalah sunnatullah, cara Allah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala kutubus samawi, kitab-kitab yang dibangsakan kepada langit daripada kitab-kitabnya, kutubnya dan segala suhuf-suhufnya, semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sayugianya ulama tidak meninggalkan kebaikan yang diperlihatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis tersebut dengan kita mengambil keberkatan daripada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ulama sebut dalam kitab, antaranya dalam Muqaddimah Jawharah Maknun, dia mengatakan bahawa keberkatan yang ada pada Bismillah itu, satu Bismillah, 10 kali Bismillah yang kita bacakan, keberkatan itu berbeza-beza, dan satu Bismillah itu tidak berhajat kepada suatu Bismillah yang lain, kerana di situ padanya keberkatan. Dan sabit juga dalam hadis baginda Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay qalilul barakah. Keberkatan akan tiada dan akan hilang serta kurang serta hilang keberkatan itu disebabkan meremehkan urusan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baginda Nabi SAW mengajarkan kita supaya kita sentiasa mengambil peluang untuk menambahkan keberkatan hidup kita, sifat sikap kehambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan ulama mengatakan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ini mengatasi segala azkar yang lain. Itu ada disebutkan dalam kitab Allahumma salli Muhammad Al-Azkar An-Nabawiyah yang ditulis oleh, kalau tak salah saya, itu Imam Ghazali. Tajuk kitab tu dia kata macam itulah, lebih kurang maknanya, kerana di Bismillah itu tersusun dan terhimpun padanya segala Asmaul A'zam, Ismul A'zam, itu Bismillah. Dan kita maklum tidak ada zikir yang paling tinggi darjatnya melainkan Al-Quran. Ahli zikir, dia akan zikir, di situ ada kelebihannya. Zikir tariqat, zikir darajat, zikir hasanah, itu ada kelebihannya. Bagaimana pula orang yang membaca Al-Quran, hidupnya hari-hari dengan membaca Al-Quran? Maka tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahawa Al-Quran itu kurang darjatnya daripada zikir, melainkan Al-Quran adalah Al-Azkar, zikir-zikir yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bismillah ayatun min ayatil Quran.
satu ayat daripada ayat Al-Quran. Berarti orang yang membaca bismillah kelebihannya orang yang membaca Quran. Sampai terbitlah zikir bismillah tu. Bismillah 1000. Nah, antara zikir penyelesai masalah kita, orang panggil apa? Orang panggil abwabul farji. Farji ke faraji? Antara pembuka kepada pintu segala, orang panggil apa, yang membukakan segala kesusahan adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ulama tutup guru kita mengijazahkan zikir bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yang 783, 786, dan ada riwayat yang mengatakan 1000 kali, dan berbagai-bagai riwayatlah tentang zikir bismillah serta waktu-waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Bismillah itu menunjukkan sikap orang yang sentiasa mencari kedudukan di sisi Allah tanpa menghiraukan urusan dunia. Sikapnya itu sentiasa menyesali di atas setiap waktu yang orang panggil apa? Setiap waktu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Itulah sikap buka utari. Orang yang bertaubat, orang yang sentiasa bertaubat daripada kesalahannya. Antara kesalahan yang dianggap salah di sisi orang-orang yang hampir kepada Tuhan ialah mensia-siakan waktu dan masa-masa waktunya. Sehingga kan mensia-siakan masa dan waktunya itu juga dihukumkan dengan dosa, membawa mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam risalah Qushairiyah ada menyebutkan tentang sikap seorang daripada ahlillah ketika mana lidahnya hanya menegur, dia hanya melalui satu rumah yang besar, dia hanya menegur, berapa luas nak rumah ni, dia gantikan dengan kesalahan itu zikir selama 30 tahun. Elok kereta ni, elok awet ni, elok besar rumah ni. Lidahnya hanya beberapa perkataan yang keluar daripada lidahnya cenderung ke arah dunia, digantinya dengan 30 tahun zikrullah. Itu orang yang Allah Ta'ala nak tarik. Maka antara sikap orang yang menuju kepada Allah ialah dia sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukan setakat itu, bahkan dia menyesali di atas setiap kesalahan yang dia lakukan pada Allah, sehingga kan kelalaian walaupun seketika itu dianggap satu dosa. Maka terbitlah istilah tangisan daripada orang yang bertaubat daripada huruf ba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya sin. Pada katanya bismillah memberi maksud di sisi jalanan orang-orang yang menuju kepada Allah supaya mengelak daripada sikap kelalaian yang menggagalkan urusan perjalanannya menuju kepada Allah. Maka pada lafaz ataupun huruf sin bismillah itu peringatan untuk kita orang yang menuju kepada Allah bahawa sahwul ghafilin, orang yang lalai daripada ingat Allah ialah orang yang mensia-siakan umur dan hidup dia. Sehingga terbitlah sahwul ghafilin. Apa dia? Sin tu sahwul ghafilin. Namun
penyudah sud. Allah Ta'ala masih bekalkan kepada kita dengan mim. Walaupun kita ini sentiasa lalai, ni cerita P7 kita. Kita ni lalai sedia, jauh sedia dengan Tuhan, tak ingat sedia dengan Tuhan. Buat kerja agama pun kerana makhluk, kerana dunia, kerana itu, kerana ini. Lalu Allah Ta'ala masih membekalkan kepada kita dengan mim bismillah, iaitulah maghfirah lil mudhnibin, keampunan bagi orang yang sentiasa melakukan dosa dan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahim Allah, peluang itu masih terbuka luas di hadapan kita. Maka orang yang Allah Ta'ala hidupkan hati dia, orang-orang yang Allah Ta'ala campakkan mata hati dia dengan nur ma'rifah, maka orang itulah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'd as-sufiyah, berkata sebahagian daripada ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf sebahagian yang berpendapat bahawa Allah li ahli safa, Allah li ahli safa, mengingati Allah hanya milik orang-orang yang hening, bersih hatinya. Orang yang nak ingat Allah setiap detik, setiap masa, setiap waktu tu, orang yang macam mana? Orang yang as-safa. Itu tasawuf. Kita tasawuf. Apa dia? Tasawuf, bersih hati. Jadi Allah bismillah, Allah tu apa? Li ahli safa. Berarti orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya hening, bersih daripada sebarang kesyirikan kepada Allah, orang itulah orang yang akan dapat ingat Allah setiap detik, setiap masa, setiap waktu. Berarti mafhum mukhalafahnya, kita belum bersih, belum lagi bersih, belum lagi bersih. Ar-Rahman, Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman. Siapa yang selayaknya mendapat kemurnian, kesenian yang ada pada makna Ar-Rahman, maka kata ulama, iaitulah li ahlil wafa, untuk kelompok kaum golongan yang sentiasa mematuhi kehendak dan perintah Allah, sikit pun tidak ada menentang Allah. Orang yang setia pada Allah, orang yang tidak menyalahi janji yang dijanjikan dia satu ketika dahulu dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Itulah janji kita. Maknanya Ar-Rahman ialah li ahlil wafa, kelompok dan golongan orang yang tidak menyalahi janji Allah itu, dan orang yang sentiasa mematuhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim, dengan sifat Ar-Rahim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk, maknanya di sini ada orang panggil apa? Berkira. Allah berkira. Nikmat syurga Allah berkira. Kasih sayang Allah berkira. Rahmat Allah berkira. Di situ timbul nisbah kekasaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ar-Rahim itu kata ulama li ahlil jafa. Nah, orang yang panggil apa? Orang yang tidak mematuhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan merasai nikmat Ar-Rahim itu. Nak dapat nikmat Ar-Rahim itu tak ada lah. Dia tak boleh.
Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita maklum bahwasanya dia adalah pembuka kepada kitab yang dikarang dan ditulis oleh ulama. Maka sebab itulah antara asbab keberkatan demi keberkatan ada pada kitab-kitab mereka itu, iaitulah dengan keikhlasan yang sempurna sejati ketika mereka membaca serta menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lithalikina biminhajil abidin. Tengok ada terjemahan. Ku mulai menterjemahkan kitab ini. Ta'aluk muqaddam lah. Al-khas yang muqaddam. Ku mulai menterjemahkan kitab ini. Ku mulai ku ni siapa? Tuan pengarang kitab. Bukan kalam Imam Ghazali lagi, bukan. Menterjemahkan, apa dia maksud terjemah? Alif bahasa. Ku mulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah. Ada situ. U'allifu. Nah, ataupun utarjim hadzal kitab bi bismillahirrahmanirrahim. Menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah. Siapa dia Allah? Tuhan. Tuhan yang memberi maksud zat dan sifatnya Allah. Itu lapar Tuhan. Sebut saja Tuhan, zat, sifat. Lepas Tuhan, Allah nama. Qul huwallahu ahad. Qul, perintah daripada Allah untuk kita mengaji tauhid. Macam mana qul jadi perintah mengaji tauhid? Kerana diperintahkan oleh baginda Nabi SAW mengajari tauhid. Kalau Nabi diperintahkan supaya mengajar tauhid tanpa guru, kalau guru saja, tak ada anak murid, tak lagi guru. Tapi Rasulullah tu guru dah. Rasulullah tu guru dah. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada guru yang punya murid. Siapa dia? Baginda Nabi SAW. Perintah apa? Ajar. Qul, bukan katakan. Dia kata qul, kata. Qul, kata. Yalah qul, kata. Kata tu mana apa? Ajar. Allah perintah supaya Nabi ajar. Ajar, bila ajar, dah tentu orang ngaji. Maka perintah tadi kenal Tuhan pada kita dengan sebab Allah Ta'ala perintah Nabi supaya ajar. Ajar apa? Huwa ay zatuhu, yakni zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zatnya, qul huwa Allah, yang bernama Allah itu ahadun, sifat dia. Zat, asma, kemudian sifat. Turun pilah kepada af'al. Itu tertib Quran tu. Bukan tertib ulama kita susu sendiri. Tertib tu tertib Quran. Habis. Dengan nama Allah Tuhan yang amat sirah mubalaghah. Bahasa moden kata yang maha pemurah. Yang maha murah. Yang maha pemurah. Saya biasa tanya hak ni kat Allah yarham tu guru Haji Saleh. Itu kalau terjemah yang maha pemurah, tu bahasa baru dia kata. Samalah. Sirah mubalaghah siapa tu juga. Tapi kalau kita tak kata yang amat murah, sama. Itu sirah baru, bahasa baru. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah. Maklum amat murah. Murah tu untuk siapa? Bagi segala hambanya. Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Segala hambanya.
hak nama hamba, hak nama makhluk boleh murah Tuhan. Walaupun seekor nyamuk, ulat dalam batu pun boleh makan. Ulat dalam batu pun boleh makan. Kisahnya, ceritanya Nabi Musa, maklum. Habis. Di dalam dunia lagi, Tuhan murah ni bila? Dalam dunia lagi, amat kasih sayang bagi segala hamba-Nya yang mukmin, yang mukminin. Kasih dan sayang, Tuhan kasih sayang. Kasih dah kasih sayang pula. Ni kata mubalaghah. Apa beza kasih sayang? Ada beza kasih sayang? Ada tak kasih tak sayang? Contoh kasih sayang. Apa dia kasih? Apa dia sayang? Dua-dua pekerjaan hati. Kata setengah tu sama ya, tak apa. Tapi setengah kata kasih. Kasih tak melazim menahan. Tak lazim daripada kasih tu menahan. Tapi kalau sayang, menahan. Apatah lagi kasih sayang. Dah kasih sayang pula. Itulah Tuhan. Tuhan masih lagi bagi peluang dekat hamba. Bagi peluang. Sehinggalah sampai kepada ghargharah. Selagi belum sampai kepada ghargharah, kasih dan sayang Tuhan itu masih ada. Atas muka dunia lagi Tuhan bagi dah. Kasih dan sayang Tuhan tu atas muka dunia Tuhan bagi dah. Untuk siapa? Untuk setiap hamba dia. Hatta orang kafir sekalipun. Tu macam kita ada sebut semalam. Segala hambanya di dalam dunia lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya. Tu segala hambanya. Tak kira lah orang beriman ke, orang kafir ke, orang yang mukmin ke, orang yang munafik ke, orang yang saleh ke, orang yang fasik ke, orang yang munafik, tak kira. Segala hambanya yang mukminin. Mukminin ni khusus pada manusia. Kalau nak kira kasih hamba, habis semua hamba. Makna makhluk. Hamba kalau kata makna makhluk. Tapi di sini dia lebih kepada apa sahaja, orang panggil apa? Apa sahaja hamba makhluk Allah Ta'ala ni yang punya roh. Yang punya roh dan punya roh tu mana akal, yang punya roh dan punya nafsu. Sebab apa? Mukmin ada di kalangan manusia, mukmin ada juga di kalangan jin. Kafir ada di kalangan manusia, kafir juga ada di kalangan jin. Maka yang mukmin umum, tak kira manusia ataupun jin. Bila di dalam negeri akhirat. Yang amat murah bagi segala hambanya di dalam dunia lagi, amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Tuhan amat murah atas muka dunia, amat kasih sayang. Tak keluar dah syurga. Tambah terus. Tu dah kasih sayang. Nak dapat makna kasih sayang, Tuhan bagi peluang. Kita kata tadi, Tuhan bagi peluang sampai ghar-ghar. Bila kasih sayang Tuhan tambah elok, tak pergi mana dah. Duduk tang syurga tu mati pun tak, lapar pun tak, mengantuk pun tak, letih pun tak. Kita letih macam-macam. Tak. Ada beberapa jenis letih yang ganjarannya besar di sisi Allah Ta'ala. Ada beberapa jenis letih sakit yang ada ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala.
Antara dia letih menuntut ilmu, besar ganjaran di sisi Allah. Antara dia lagi letih, penat, lelah dengan sebab menahan kesakitan, ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ada antaranya lagi letih, penat, lelah, putih sebabkan mencari rezeki yang halal untuk anak bini dia, ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, ada lagi penat, letih, lelah, tak sanggup ni. Apa dia? Mengajarkan ilmu syariat Allah Ta'ala. Walaupun dia merangkak, bertungkat untuk menyebarkan ilmu agama Allah ni, penat, lelah, ganjaran dia sangat besar. Oh, tak ada nilai lah. Dia pahala mengaji ni, dia masuk dalam akaun tu. Dia tak serupa dengan puasa. Puasa Allah tahan. Puasa Allah Ta'ala tahan dalam akaun, kita kata bahasa kita lah. Bukan akaun kita, tapi akaun Allah. Itu puasa. Fa inna siyamu li wa ana ajzi bihi, hadis tu kan. Puasa tu hak aku, bukan hak hampa. Sebab tu nak jadi wali abdal ni kena puasa, tak baik. Jadi wali abdal. Segala hambanya yang mukminin dalam negeri akhirat. Apa dia akhirat? Negeri hak penyudah. Akhirat, negeri hak penyudah. Kalau dia iktibar nama kan ada 36 lebih. Tak salah saya 36. Dia punya nama hari kiamat dah. Dia iktibar hari tu. Yaumul akhirah, Yaumul qiyamah, Yaumul mahsyar, Yaumul waqi'ah, Yaumul zalzalah. Banyak. Bermula segala puji bagi Allah. Apa dia puji? Cakapan yang sesuai dengan Tuhan dia. Kalau cakapan itu tak sesuai dengan Tuhan, itu tak nama puji, nama dia perli. Kalau cakapan itu sesuai dengan Tuhan dia, itulah nama dia puji. Kalau cakapan itu tak sesuai dengan Tuhan dia, confirm itu nama dia perli. Perli tu. Nampak? Baguslah Naufal ni rajin mengaji. Tu puji pasal apa? Baguslah Naufal ni ringan tangan. Hati nama dia perli. Contohlah. Apa dia? Tak muafakah. Tak kena nama dia perli. Habis apa dia puji? Muafakat dengan Tuhan. Bahasa Kedah kata bertentang elok, masuk elok dengan Tuhan. Itu nama dia puji. Baik. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi bagi hambanya. Memberi yang mana mengernia. Alladhi manaha, mana i'ta, memberi. Tuhan yang memberi, ya, mengernia bagi hambanya yang as-salikin, yang salikin. Apa dia salik? Faham tak dia salik? Salik ni apa dia? Salik ni orang duk ada dah atas jalan tu. Tu mana salik? Orang murid, dia dah buat bekal dan persediaan untuk berjalan. Itu mana murid. Siap dah lagi barang ni? Oh, siap dah dari semalam ni. Ada apa biji beg? 4 biji beg. Hak lain bawa dah, tikang-tikang apa bawa dah. Bawa siap bungkus daripada semalam ni. Dia bungkus dah daripada semalam ni. Apa dia? Roti kering, minyak, apa semua tu. Dengan tikar, dengan apa ni, nak musafir ni. Sekali nak ragas kereta belakang unta. Bila dia buat persiapan tu? Malam ni. Itu nama dia murid. Hang ni kena ni sekali kita nak pergi dah. Siap tak lagi? Ish, tak siap apa lagi. Nak pergi ke dah ni? Tu.
Nak pergi ke dak ni? Nak pergi. Nak pergi apa tak siap lagi? Nampak tak? Pak Sepuh dia kata, "Hei, orang masuk pondok nama murid ke? Hei! Jangan duk buh nama lagi." Pasal apa? Hang siap tak lagi? Siap dah. Pasal apa? Mula naik matahari, terbenam matahari sampai naik matahari, segala duit kupang dia, segala pakaian dia, segala kenderaan dia, segala umur dia, kesihatan dia untuk Allah. Itulah nama dia murid. Lepas tu kita bukan murid, kita relax. Kita buat relax. Ada persediaan. Bila tak ada, nama orang salik duduk atas jalan. Salik, hang dia tahu tak? Aku dah tahan jitra dah ni. Jitra dah. Lebih kurang dalam 4 jam ni sampai. Hang tunggu. Tu orang tu. Orang salik duduk atas jalan. Sebab tu dia ada orang permulaan. Mengaji Durus Nafis takkan tak tahu. Orang yang mutawassit. Kemudian orang yang wasil ataupun usul. Orang yang usul, orang yang sampai. Orang yang mutawassit masih lagi di cobaan. Barangkali enjin mampu tengah jalan. Barangkali jam, minyak habis, sensor rosak. Itu orang yang mutawassit, masih lagi. Apatah lagi orang yang mubtadi. Orang yang mubtadi kalau bekalannya tidak kuat, keretanya servis tak cukup, tak jaga, gagal mutawassit. Maka sebab itulah katanya tuan guru kita Babalah Cenak, dia kata orang yang salik itu orang yang sudah melengkapkan sepenuh persediaan. Kalau persediaan pun belum kamu lengkapkan, jauh lagi langit dengan bumi untuk kamu dikategorikan sebagai salik. Mana ada istilah salik? Betul ya? Orang yang nak pergi buat umrah, tengok berapa hari sebelum dia siap. Berapa hari dia sebelum pergi buat umrah? Adakah malam tu nak flight, petang tu baru kalut pergi ambil beg? Tak ada. Bungkus lipat kain tu 3 hari sebelum tu lipat dah. Beg tak tepi siap dah. Dia punya lah excited nak pergi tu. Itu nama dia murid. Boleh faham kot tu? Tak gaduh lah buat keluar bahasa Arab tu Melayu sudah lah. Jadi itulah kepahaman dia. Maka nilaiannya terletak pada diri kita dan persediaan kita. Di mana kita? Di mana kita? Tepuklah dada, tanyalah hati. Ustaz Lafiah. Jangan sesedap rasa, seenak selera, membujur lalu melintang sapu. Itu tak dinamakan orang yang murid. Jauh lagi weh. Nak mengaji pun berkira murid celah mananya. Kita tengok sikap tu tu. Sikap tu tu. Contoh itu tu. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok sikap guru. Saya duk perhati lah. Kita bukan membanding antara sifat guru. Pertama, memang dia kawal murid, dia jaga murid dia. Itu sikap guru. Kontrol semua kontrol murid. Tapi dia tidak menahan muridnya itu dari mengambil ilmu daripada orang lain. Itu sikap guru. Kecuali dengan beberapa sebab. Antara dia, murid yang mengaji kepada orang lain tadi belum lagi ada permulaan asalnya. Hang tak boleh pergi lagi mengaji ni, hang asal pun tak ada. Tu dia ambil tanggungjawab. Itu antara ciri-ciri murabbi. Daripada 24 ciri seorang murabbi, iaitulah dia mampu menilai sejauh mana kebolehan dan kemampuan seorang murid, dan dia melengkapkan keperluan murid tadi. Itu adalah sikap, salah satu sikap seorang murabbi.
Tapi bila dah ada ilmu apa semua basic dah ada, dia nak pergi mengaji. Baba berasa nak pergi ngaji pondok ni pula. Kat mana nak pergi ngaji pondok ni pula? Tu berasa nak pergi ambil ilmu ni pula. Molek. Gigi. Mak tu. Gigi. Tu. Molek dah mu lagi dah. Tidak pun mu ni esok lagi dah ngaji. Pergi ngaji sana pula. Sampai teratur. Jadi itu antara sikap seorang murabbi. Dia tak nak tahan. Dia tak tahan. Jadi salik ini orang yang menjalani jalan akhirat. Dengan apa? Beramal fardu dan sunat. Untuk orang salik. Orang yang duduk atas jalan akhirat dah beramal dengan fardu dan sunat. Hidup dia dengan amalan. Qurannya, tasbih, zikirnya, kitabnya. Ada masa untuk buat hal-hal dunia? Tak ada. Ada masa untuk nak cari makan lebih daripada qada keperluan? Tak ada. Ada masa tak untuk sembang politik? Tak ada. Ada masa tak untuk sembang batu cincin? Tak ada. Sembang jam? Tak ada. Itu bukan sikap orang yang salih. Dia duduk atas jalan dah. Dia duduk atas jalan. Bayangkan tengok. Orang yang nak balik kampung raya, kita dekat nak raya. Hari tu tak ada nak pasang lagu balik kampung. Waktu mana yang dia feel bila dia pasang lagu balik kampung? Adakah di rumah? Waktu mana? Waktu duduk bungkus baju dulu lah. Mungkin. Waktu feel mana? Atas jalan tu. Siap boleh selfie. Saya pergi belah bungkuk lori. Pergi belah bungkuk lori. Dia punya feel tu waktu mana? Berarti orang yang duduk atas jalan, orang yang sedang membina keyakinan diri dia terhadap Allah. Semakin hari semakin bina, yakin. Bukan semakin gedegak. Bukan serapkan itu naik turun. Itu kita. Bukan salik. Salik ni tam. Dia bukan macam candle forex lah. Candle forex boleh sell buy. Untung rugi. Kena news tom. Salik dia tak boleh macam tu. Nah, itu sikap dia. Cuma kenyataan daripada alim ulama kita ketika mana mereka berada di atas jalan salik, ketika mereka berada di kategori salik, mereka menceritakan betapa susah dan sukarnya untuk menahan keyakinan terhadap Allah Ta'ala, membina. Sebab dia pada cerita hak susah tu. Susah apa mana? Susah nak tamat hati ni. Aku duduk tani dah. Iradatukal tajrid, iradatukal asbab. Apa? Lupa dah. Iradatukal tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Kamu nak tu orang yang asbab, orang yang duduk pangkat asbab nak tajrid, itu menunjukkan kurang akal, kurang ilmu. Tapi kalau kamu sudah diberikan tajrid, tiba-tiba kamu nak kepada asbab, itu menunjukkan kebodohanmu. Itu orang bodoh. Bila dah Allah berikan tajrid, usaha nak patah balik jadi asbab, itu orang bodoh. Tapi kalau duduk dalam asbab nak jadi tajrid, orang ngamat jenis. Itu pun bodoh juga. Dua-dua kategori bodoh. Jadi nak abang kata, orang yang salik ni ialah orang yang sentiasa membina keyakinan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dicampakkan oleh Allah Taala kepadanya haqqul yaqin. Nah, haqqul yaqin, bukan ilmu yaqin, bukan ainul yaqin, haqqul yaqin. Lepas tu kita bahas tengoklah kok belah mana Durrun Nafis. Apa dia martabat dia? Apa dia? Martabat apa?
Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Lagi? Tak punya dah, ha? Ihsan habis. Tutup buku. Habis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Habis. Di mana saja dia berada, dia sentiasa menyedari CCTV-nya sentiasa ada. Betul ya? Orang yang hidup dia dipantau oleh CCTV macam mana? Dia tahu CCTV lah. Macam tu lah keadaan orang yang ihsan dengan Allah Ta'ala. Hati dia dah memang, dia memang gerun dah dengan CCTV tu. Mam dia bisa kena sekali dah, dia kena ambil tindakan sekali dah. Taubat lah, dia tak akan langgar lagi janjian dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak sampai lagi weh. Tak sampai. Memberi bagi hambanya yang salikin, yang berjalan menuju kepada Allah dengan amalan fardu dan sunat, dengan minhajul abidin, dengan jalanan seorang, jalanan yang terang. Jalanan minhaj mana? Jalan-jalan yang terang, yang memberikan kejayaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikut jalan yang terang tadi ni, orang tadi akan sampai kepada pangkat ubudiyah. Pangkat hamba. Wa akramahum bi karamihi. Wa akramahum bi karamihi. Wa faydu rahmatihi. Bi ihya'i ulumiddin. Dan dimuliakan di agama. Itu dia bang, memuliakan. Wa ukrimahu bi karamihi wa faydu rahmatihi bi ihya'i ulumiddin. Dan dimuliakan mereka itu salik. Kalau baca memuliakan dia juga. Dan memuliakan ia Allah Ta'ala hum, mereka itu, dengan anugerahnya, anugerah Allah, pemberian Allah, dan limpah rahmat dia. Wa faidu rahmatihi, itu limpah rahmatnya, rahmat Allah, dengan ihya'i ulumiddin, dengan ihya, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Tu dia. Tok guru kita kata lagu tu nah. Dia kata orang yang salikin ni sepatutnya melihat kepada rahsia-rahsia yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, sehinggalah Allah Ta'ala campakkan kepada mereka itu kepahaman di dalam isi kandungan Ihya Ulumuddin ketika berjalan menuju kepada Allah. Dan pada ketika itu Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka limpah rahmat kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab tu lah, dengan sebab kitab Ihya Ulumuddin. Macam mana orang tak nampak Ihya Ulumuddin? Tak besar. Sehingga kalau sekiranya hilang Al-Quran daripada muka bumi ini, maka memadai dengan hujjatul, dengan kitab Ihya Ulumuddin, hujjatul Islam itu sendiri menjadi pengganti kepada Al-Quran dan menghimpunkan semula ayat-ayat Quran itu yang hilang. Sampai tahu tu. Nak cerita Imam Ghazali ni tahu kan? Yang rat kitab Ihya kena sebat dalam mimpi, balok berdurai kan? Ada kan? Maksudnya dalam ni ada mukadimah. Kemudian katanya musannif rahimahullah,
Derak kita ihya, derak kita ihya. Lepas tu Imam Ghazali tuntut lah. Tak mana tak betul. Lepas tu Rasulullah menilai semula kita. Tapi mimpi lah. Tapi mimpi pun benar. Semasa dia meninggal tu, orang melihat parut tu masih ada. Birat tu. Balok di belakang orang yang memfitnah yang Sayyidina Imam Ghazali tu. Rasulullah sendiri menilai kita ihya, kemudian diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, diberikan kepada Sayyidina Umar, diberikan kepada Sayyidina Osman, seterusnya Sayyidina Ali. Langsung seorang pun daripada mereka tidak menyalahkan kita ihya itu, sehingga dimintakan balasan ke atas fitnah itu, lalu dihukumkan dengan sebatan. Tapi dalam tidur kan. Saya nak kata tak betul, tak nak kata benda lagu tu kita pasal kita pun bisa rasa. Nah, saya bisa kena penabuh dalam tidur. 2 kali saya bisa kena. Ni pasal abang kita ada. Saya bisa penabuh sebab saya main forex. 2 kali dalam tidur saya kena penabuh. Yang main tabuh saya tu Buya Yahya. Dia main tabuh saya dalam mimpi. Tapi memang rasa sakit lah. Dan saya teriak dalam mimpi tu. Sampai zaujah saya tu memang gerak. Memang teriak semua. Okey lagi, tak serik lagi, esok main lagi. Lepas 3 hari dia main balas pula. Kelegam dia bagi kali lagi, tobat dah. Berhantu. Tu. Jadi kalaulah kata kita hak ni pun kena, apatah lagi ulama besar yang kata ulama kita bahwasanya hadis yang Rasulullah sebut ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel, itu khususnya kepada Imam Ghazali. Ulama ummati ka anbiya' Bani Israel. Siapa? Imam Ghazali. Apatah lagi Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya, bahkan ratusan kitab yang dia karang. Sehingga kan Allah Ta'ala orang panggil apa? Berikan keizinan untuk menuntut bela dan menuntut hak, sehingga dibuku dan dituliskan oleh ulama dalam kitab tentang cerita kisah tu. Kalau kita ni pun yang guduh-guduh ni pun ada peringatan, mungkin tuan-tuan sendiri pun ada peringatan, apatah lagi ulama besar. Tak ada hak ke? Kalau Wahabi tak kira dengan apa. Firasatul mu'min, ittaqu firasatil mu'min. Kita kata firasat dengan makna mimpi. Firasat boleh juga dengan bacaan hati. Dia kata tak boleh pakai makna tu. Habis nak pakai makna apa? Dia kata kena tengok lurah. Aku tanya nak pakai makna apa? Tu. Ni cerita kerja Wahabi. Masa ambil tauliah dulu lah kan. Dia tanya kita baca kitab apa? Kita baca kitab Nawak. Kitab Nawak kitab Nawak, kitab Fiqh apa semua. Baca kitab Nawak lah. Jadi apa hujah enta yang enta baca kitab Nawak? Banyak hujah dah. Antaranya ittaqu firasatil mu'min fa innahum yanzuruna bi nazratillah. Takutlah olehmu akan tilikan pandangan serta firasat mimpi orang yang mukmin. Siapa mukmin itu? Ulama-ulama soleh yang beriman. Dia kata mana boleh terjemah firasat yang mana mimpi? Habis nak terjemah mana apa? Firasat mana apa? Dia kata kena tengok lurah. Habis lurah mana apa? Tak abang pula. Jadi payah. Tak apalah, medan gelanggang mereka dah gelanggang mereka. Menang ke mereka lah gelanggang mereka. Jenuh bersilat lah kita. Gelanggang mereka. Kemudian katanya musannif rahimahullah, dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya Allah Ta'ala dan limpah rahmatnya Allah dengan Ihya Ulumuddin. Apa dia Ihya Ulumuddin? Kitab tu lah. Nama yang menunjuk ke atasmu sama dia. Apa dia? Ihya, yang menghidupkan akan ulum, segala ilmu-ilmu agama. Keduanya itu siapa keduanya itu? Apa dia keduanya itu? Minhaj dan Ihya itu.
Minhaj Al-Abidin dan Ihya Ulumuddin itu karangan bagi Hujjatil Islam Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Jadi sebut kata, kita kata hujjah, istilah yang dipanggil sebagai hujah ni, kita maklumlah hujah ni orang yang menghafal hadis sebanyak 300 ribu hadis matnan wa sanadan. Kalau satu hadis itu punya 7 turuk isnad, sanad dia, berarti 7 itu dihafal. Bukan setakat matan hadis saja, tetapi serta dengan rijalnya. Kalau ada 7 jalur dan 7 jalur itu punya 5 perawi, berarti 5 kali 7 35, semua diingatnya untuk satu hadis. Kalau dah 10,000 hadis, kali tengok. Kalau dah 100,000 hadis, ini 300 hadis. 300,000. Nak jadi ustaz pun pecah kepala dah. Nak jadi ustaz pun pecah kepala dah. Jadi hujjatul Islam, apa makna hujjah Islam? Iaitulah ad-dalil li dinil Islam, ataupun ad-dal yang menunjuk kepada agama Islam, ataupun ad-dalil tempat bergantung, tempat kita bergantung, harap dengan dia menunjukkan pada kita tentang syariat Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Hujah huraian dia banyak lah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Wa huma min ainin syari'atihi al-Muhammadiyah. Dua-dua tu Minhajul Abidin dan juga Ihya Ulumuddin tu mana? Min aini syari'atihi al-Muhammadiyah. Daripada ain tu mata. Dan wa huma min aini syari'atil Muhammadiyah wa tariqatil Ahmadiyah wa manhalani min manahilil muttaqin. Yang keduanya minhaj dan ihya itu setengah daripada ain syariat Muhammadiyah. Apa dia ain? Mata. Apa makna mata di sini? Keutamaan dalam menyempurnakan serta melengkapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ain makna mata. Ain makna mata. Jadi antara yang terpenting pada anggota tubuh badan manusia ni mata. Apatah lagi orang yang pernah melihat. Orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, dia tak pernah lihat, itu tak ada masalah apa. Tapi kalau orang yang pernah melihat tiba-tiba jadi buta, macam mana? Itu yang main duk berubat dengan kita tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan lah dekat dia dengan berkatnya Rasulullah, berkatnya kitab-kitab. Dia kata, Ustaz, boleh tak sembuh bulan depan? Aku pening weh. Boleh tak Ustaz? Boleh tak Ustaz sembuh bulan depan? Nampak? Sebab apa? Tak sanggup dah Ustaz nak tengok. Nilai dia tu dia tahu penting sebab dia pernah tengok. Orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, dia tak tahu nilai mata tu sebab dia tak pernah tengok. Allah bagi dekat dia idrak, Allah bagi dekat dia dapatan dengan laluan cara yang lain. Dia sudah biasa. Tapi macam mana orang yang biasa tengok tiba-tiba buta? Maknanya keutamaan yang terpenting. Kalau waktu tu waktu lah ni lah bagi dua pilihan, duit 1 juta ke ataupun nak tengok, agak-agak mana? Tak peduli lah duit 1 juta, aku tak mau duit 1 juta tu, tak penting bagi aku, tidak keutamaan pada aku. Tapi yang utamanya ialah aku boleh melihat. Macam itu jugalah
kitab Ihya dan Minhajul Abidin, tempat bergantungnya hati kita umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang meninggalkan karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali berarti hatinya kosong. Macam tu juga orang yang meninggal kitab Penawar Bagi Hati, orang itu hatinya kosong, tidak ada akhlak. Hidup dia tak ada tempat bergantung, rohani dia kosong, celaru. Sebab tu dia kata min aini syariatihil Muhammadiyah, keutamaan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab-kitab yang dikarang yang dibangsakan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada tarekat Ahmadiyah, dan setengah daripada tarekat yakni jalanan Ahmadiyah, syariatnya Nabi Muhammad dan jalanannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bahasa ni bab tarekat Ahmadiyah ni. Dan keduanya Minhaj dan Ihya itu perhentian daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin. Apa dia perhentian? Kita nak kata guna perhentian daripada perhentian orang yang muttaqin. Apa dia makna perhentian? Kerehatan untuk orang-orang yang ada sifat taqwa pada Allah. Jadi orang yang nak bina kerehatan, dia nak berehat, dia nak berjalan menuju kepada Allah Ta'ala ni, nak tinggal dunia bukan satu perkara mudah. Bagaimana dia nak cari kerehatan itu? Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, insya-Allah Imam Ghazali dia buat jalan dekat kita. Dan keduanya itu perhentian daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin, sebagai medan kerehatan seorang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengikut jalanan Ihya, walaupun akan terasa lelah, tapi sentiasa kerehatan. Maksudnya apa? Tenang, relax, cool. Tu kerehatan tu. Tak perik ke orang duk puasa hari-hari ni? Tak perik ke orang-orang duk berjalan menuju kepada Allah mujahadah ni dengan taat fardu sunat? Kita nak tinggal bantai 5 minit mungkin sembahyang tahajud pun perik nak mampu. Tambah lagi lah kita kata tidur pukul 3 nak mungkin 4.30 sembahyang tahajud. 6.45 lah baru bangkit. Gaduh-gaduh pukul 7.30. Jadi bagaimana cara untuk orang yang mendapat kerehatan ketika dia bermujahadah? Peganglah kepada minhaj dan juga kitab Ihya. Itu bukan kitab tu sajalah. Jadi cara syekh kita ni memuji dengan pujian yang sepatutnya pada kitab Ihya dan juga minhaj. Ya, cara orang dulu lah, cara ulama dulu. Bila dia terpaut, dia kasih, dia puji. Ada celah-celah tak nampak, ada celah tu puji semua, puji semua. Itu sikap orang dulu. Jangan yang baik itu tenggelam dengan sebab satu yang sedikit, kejahatan yang sedikit. Itu sikapnya orang yang masih ada mazmumah. Ingat tu tak? Ini bukan saya kata ni. Ini bukan saya kata. Jangan menenggelamkan kebaikan seseorang yang buat walaupun sedikit dengan kejahatan yang dia pernah buat. Jangan. Kerana sabit hadisnya Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu anggap remeh kebaikan yang seorang itu lakukan walaupun seorang itu bukan orang muslim. Kerana kebaikan yang dibuat oleh orang yang bukan muslim sekalipun ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak?
Ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kebaikan tu jangan dihilang, dipadamkan. Walaupun hanya dengan membuang seketul batu, secebis duri di tepi jalan. Buang sikit. Benar wa awdaha mushkilatil kitabi wal ahadithil nabawiyah. Jadi kedua-dua kitab ni dia sebagai spotlight, menyuluh segala kerungsingan yang didapati ketika mana kita sukar untuk memahami Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran, kitab Minhaj dan juga kitab Ihya ni sebagai penyuluh kepada kerungsingan tersebut. Tu syad. Wallahu alam, katanya wa awdaha mushkilatil kitabi. Wallahu a'lam. Jadilah nak sebuah bulan ni letih sikit. Terjemah tak Ihya dah. Kita terjemah Minhaj. Tak Minhaj Arab. Tapi maklum dah, apa saja kitab Imam Ghazali yang Imam Ghazali tulis, ada kaedah itu di dalam Ihya. Hatta berbahasan kalam sendiri pun dalam muqaddimah dia, muqaddimah tauhid dalam kitab Ihya, ada dalam kitab-kitab yang lain. Dia cebisan daripada humbi produk yang ada dalam kitab Ihya. Kemudian tabiklah kaedah kitab-kitab lain, tabik macam-macam. Wallahu a'lam. Yang kita baca ni Minhaj Abidin. Ya. Bukan Ihya. Bukan. Ihya. Saya kalau baca Ihya ni, saya baca seorang, saya tak membaca kat orang. Sungguh. Kalau kata sampai peringkat buka pondok jadi tok guru tak apa. Jadi kalau kita pangkat kita ni memang buka ya, kita buka ya kitab Ihya tu. Nak baca kat orang tak baca. Tak baca. Kitab Ihya ni kalau di Patani pun beberapa orang guru besar saja yang baca. Di tempat kita pun jarang kita dengar dah ada orang ni baca Ihya. Bukan tak boleh baca, boleh. Tapi bagi perhabis hak lingkup bawah dulu naik baca Ihya. Wallahu alam. Macam di pondok berbelah cenok saya tengok dulu tu lah. Berbelah sementara dia nak baca Ihya tu kira habis lah. Khusyairi baca habis dah, baru baca Ihya. Sampai tasawuf tu daripada bawah daripada bawah kita Arab, kita Jawi, dia naik sampai dah Ihya. Jadi syaratnya baca Khusyairi dulu. Salah Khusyairi baru baca Ihya. Dia ada rutbah dia kan, ada tertib dia, peringkat dia. Kita jangan duduk loncat tu. Kita duduk tangga satu kaki panjang tak apa, sampailah anak tangga yang ke-10. Kalau tak sampai jangan duduk gagah api, jatuh sakit. Itulah perkataan tu Uji Saleh selalu. Jangan duduk naik tinggi sangat, jatuh sakit. Badan-badan kita hak orang mampu naik tinggi, naik pergi Sumpahlah dalam ilmu tauhid pun. Duk tengok ramai duk naik. Gaduh-gaduh hak kat bawah pun tak lepas pergi. Kita biar pederah kat bawah tu. Itu pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik. Tak jumpa rebah. Takut dia jumpa rebah. Bukan nak jumpa permata. Kalau jumpa rebah nanya, siapa nak tolong abang? Kita kata tu rebah. Apatah lagi kita dah jadi guru. Kalau kena permata tak apa, kena rebah. Dia anggapnya permata, nanya kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi
وذينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين